Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli pada muka surat 4. Kita ambil pada kata nu semula, fa fiha yahsulu lahul khulwatu ma'ah. Kita ambil situ semula, kemudian kita turun bawah. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Fa fiha yahsulu lahul khulwatu ma'ah. Berarti situ. Sekak situ. Sekak situ. Walinfiradu bihi. Baca gitu. Walinfiradu bihi. Orang tak baca wal infiradu, orang tak baca gitu. Orang baca wal infiradu bihi. Kalau kita mengaji tajwid ya. Orang baca kalau ayat Quran, orang baca bi'sal ismu ke, orang baca bi'salismu. Dia dengar ayat tu. Orang baca bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman ke orang baca bi'salismul fusuq. Orang baca bi'sal ismu ke bi'salismu. Apa baca bi'salismu? Ni kaedah belaka ni. Pakai dia panggil bacaan apa? Dia panggil bacaan naqal. Dipanggil bacaan naqal. Supaya makna walinfiradu bihi. Sekat situ. Kalau kira nak cari ke titik tu, pakat tak temu lah. Sekat situ. Walinfiradu bihi. Habis situ. Wal mujalasatu lahu. Habis situ. Walinqita'u ilaihi. Berarti situ. Wa fiha turfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru. Berarti situ. Wa tujla fiha haqaiqul asrar. Habis itu. Wa tashruqu fihal anwar. Berarti situ.
fiha takunul munajatu wal musafa. Di situ. Wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Habis situ. Cara baca pun okey. Kalau kita esok-esok nak baca pula, nak ngajar pula kepada orang lain, kena baca gitu. Baik, tengok apa diterjemah dah. Kata musannif, dia kata maka padanya, fafiha, maka padanya, yakni maka di dalam sembahyang. Tu maksud dia. Maka padanya maksudnya maka di dalam sembahyang. Maka padanya yakni maka di dalam sembahyang hasilah baginya, bagi seorang hamba. Awi perhati molek ibarat kita tu dulu. Dah, ni kira selapis ni. Tengok dulu cara ibarat berkitab. Perhati molek tepat kena tanda mana dak gapo, perhati molek ni payah. Hasilah baginya, bagi seorang hamba tu, hasil gapo? Hasilah khalwah. Hasilah khalwah. Gapo khalwah? Tulis situ dapat bersunyi diri. Tu khalwah. Hasilah khalwah. Apa khalwah? Dapat bersunyi diri. Tu khalwah. Dapat bersunyi diri ia seorang hamba serta Allah. Tu perhati dulu cara ibarat berkitab dulu. Kemudian baru ambil maksud, ambil terjemah dan ambil huraian. Apa huraian? Apa dia catatan? Kalau kita nak dobik boleh sikit lah. Buat tulis cari ruangan kosong ke gapa, ada nota lah. Tulis kata gini. Apabila seorang hamba bertakbiratul ihram, apabila seorang hamba bertakbiratul ihram. Bertakbiratul ihram ni gapo pakai? Takbir kakak tangan. Dah, takbir ialah lafaz Allahu Akbar tu je. Adapun mengangkat kedua tangan ketika takbir tu orang panggil gapo bah? Ni. Akak tangan ketika takbir ni orang panggil gapo? Dia warak-warak saja ni. Tawaduk belaka ni. Ia panggil termasuk dalam perkara sunat hai'ah. Sunat hai'ah tu. Apabila seorang hamba bertakbiratul ihram, maka hasilah sunyi. Dan ghaib. Maka hasilah sunyi dan ghaib ingatan yang lain dari Allah. Bahkan hanya ingat kepadanya sahaja. Itu maksud hasilah khalwat serta Allah. Apabila seorang hamba tu bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, habis saja bak tu, maka ketika tu yang lain dari Allah tu
jadi lenyap di dalam ingatan dia. Lenyap, raib, habis yang lain dari Allah tu lenyap habis dalam ingatan dia. Ketika tu ingatan hati hanya Allah Ta'ala semata-mata. Ketika itulah seorang hamba tu merasakan seolah-olah dia dapat bersunyi diri dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh ganggu, tak ada siapa boleh kacau dalam ingatan dia ketika semayang. Walaupun tepi dia, kanan dia, belakang dia bising bangun wow ya, sedikit pun tak boleh ganggu, tak boleh kacau dalam ingatan hati dengan Allah Ta'ala. Sudah saja bar Allahu Akbar, yang lain dari Allah lenyap di dalam ingatan dia, lenyap dalam ingatan mata hati. Bahkan yang dia ingat ketika tu Allah Ta'ala semata-mata. Yang lain dari Allah tak ada siapa pun yang boleh ganggu, yang boleh kacau ingatan ni dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Dia nak cerita ke apa ni? Dia nak cerita panggil nak cerita kelasan semahyang orang yang hati sampai pada Allah. Ni kelasan semayang ni. Ni pangkat semayang dia. Darjat semayang orang yang hati sampai kepada Allah, yang hatinya sentiasa memandang kebesaran Allah. Ni kelasan semayang dia. Dia kena ingat gini, selagi di dalam hati kita ni ada aghyar dan ada akhdar, selama itulah di dalam semayang kita tu tak akan hasil khalwat dengan Allah Ta'ala. Saya ulang lagi sekali, mungkin tak faham apa aghyar, apa akhdar, katakan hurang. Cuma ambil dulu, mendengar dulu, rasa penting, catat. Baik. Selagi mana dalam hati kita ni ada aghyar, apa aghyar? Yang lain dari Allah. Contoh, pitih yang lain dari Allah. Selagi mana yang lain dari Allah terpanggil aghyar, pitih, pangkat, harta, tak kiralah yang lain dari Allah. Selagi mana di dalam hati kita ada aghyar, ada yang lain dari Allah, dan ada akdar. Apa akdar? Yakni kekeruhan hati bersifat dengan sifat mazmumah. Tu akdar. Kekeruhan hati dengan bersifat dengan sifat mazmumah, riak, ujub, takabur tu. Selagi mana ada dua perkara tu dalam hati kita, maka dalam semayang kita tak akan hasil khalwat dengan Allah Ta'ala. Tak akan hasil. Kita ni sebut kata Allahu Akbar, hati masih lagi ingat yang lain dari Allah. Gapa? Orang ada bini ingat bini. Tu kerja offshore buat kain belayar, pernah kerja offshore. Offshore tu lah kerja offshore tu, 6 bulan sekali balik Ini bini dah. Cuba tanya hak yang duduk kerja offshore. 2 bulan ini bini dah kai. Maya ingat bini. Ingat bini. Dia ada masa lah untuk cakap dengan bini tu sekejap aje, telefon sekejap aje. Tak puas panggil. Semaya ingat bini, ingat anak. Tak gitu ah. Itu apa tu? Aghyar tu. Itulah panggil yang lain dari Allah. Lagi mana dalam hati kita ada aghyar, ada yang lain dari Allah, maka dalam semayang kita ni tak akan hasil, tak akan dapat khalwat dengan Allah Ta'ala. Tak akan hasil. Kerana orang khalwat dengan Allah Ta'ala ni sebut kata Allahu Akbar, maka lenyap di dalam ingatan hati yang lain dari Allah. Tu khalwat dengan Allah Ta'ala. Bahkan ketika tu ingatan hatinya Allah Ta'ala semata. Itu orang khalwat dengan Allah Ta'ala. Kita semayang lagu tu dah. Kita bukan kelasan ni.
Ni kelasan orang yang hati sampai Tuhan ni. Dipanggil orang aulia lah ni. Semayang kelasan orang aulia. Tengok setara tu semayang dia. Kita semayang kita ni belang-belang semayang, belang-belang ingat kereta, ingat bom. Belang-belang semayang ingat ke handmade ujang, kain. Cerita gapo? Hak cerita akak kain jemuran, cerita gapo? Warna delok dia. Ada? Mula starting dengan ayat dia. Akak kain jemuran, hujan dah turun. Mana? Hak mula starting. Aini, akak kain jemuran, hujan dah turun. Kita tengah maya ingat kain, hujan jeruk dah. Apa tu? Tu ariat. Kalau dalam semayang kita berasa kitalah rajin, kitalah molek, kitalah segala-gala memiliki sifat kesempurnaan hak molek bi kita belaka, itu akhdar. Kekeruhan hati dengan bersifat dengan sifat mazmumah, itu ujub. Lagi mana ni dua perkara tu tak akan hasil, tak akan dapat dalam semayang khalwat dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Ni hak kata hasil khalwat ni, orang yang hati tak ada aghyar, tak ada akhdak dah ni. Bersih dah panggil. Dimasuk saja semayang Allahu Akbar, maka yang lain dari Allah Ta'ala lenyap dalam ingatan dia. Lenyap, tak ada. Bahkan yang ada ketika tu ingatan hati dengan Allah Ta'ala semata. Walaupun orang ramai macam mana pun, bisi bangun macam mana pun, sedikit pun tak boleh ganggu, tak boleh kacau ingatan dia dengan Allah Ta'ala. Ada. Kita kalau tengah semayang, orang bisi bangun nak arah ke tak? Berasa nak jack rasa ada. Orang dah nak darah dia balik, orang nak darah balik ramai lah. Kita tengah semayang zuhur, orang ni kabak, orang ni bisi bangun, orang ni nocak, rasa mana? Rasa biasa, setenang ada kita baru memayang ni, tengah baca Fatihah ni, hak ni tak baik, hak ni duk nocak gugang ni main bola, pecah cermin suatu ni. Rasa mana pak akid tak sabuk? Rasa nak jack ke tu? Tak akid tak jack dah, nak marah je. Pandai kurang juga kau je pak geng tau. Cucu pun tak pak geng? Sebelah. Kalau balik seketak kek kepala. Kek kepala. Tak kira tengah sujud imam solat kain. Dia kata, gapo benda tu? Yang main cucu. Main kuda-kuda. Rakit. Mudia main mudia dok nyepak punggung ni. Nak ayat hakik kepala lah alik cucu. Dan tak ada rindu. Ke mana? Dan ada Allah ke kepala. Tu panmang tu. Duk minggu motor demam tu pada tu. Apa pula? Ke kepala. Nak banyak orang hati sapa ke Tuhan ni, masuk semayang, cucu kabat dok kabat ke sedikit pun tidak ganggu dan tak boleh kacau ingat atas hati dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang lain dari Allah lenyaplah ingatan hadap. Payuh ni kelasan orang semayang hati sapa ke Tuhan. Payuh ni. Allahu Akbar. Habis itu. Tu dah. Kita cakap boleh kan. Hati sapa Tuhan dia cakap. Pi masa semayang tak dapat gini. Nak kata kita semayang lama kening, pernah tak rasa best semayang? Ada tak rasa? Rasa best nak semayang, rasa nak beti rasa. Ada tak? Tu hari saat ke, tu hari minit ke, tak ada sepanjang hidup kita. Ada. Tak pernah rasa best mayang, sedap nak mayang, berasa manis, ada. Tak ada hari tu, berat hari tu. Tak ada. Rasa tokoh mari sedap mayang, ada. Berat hari tu. Kau dengar ada sah. Artak tu ni kau macam-macam lah. Mau menikah ni, kaat 3 salang dah suhu. Kerana mek ni kan bang salang dah kaat 3. Kaat 3. Apa hidup mikir.
Kerabang mikir gapo, mikir anu. Dia kereta botok dah nu nak pitih lah. Oh teguh di beri nyasa dia ni. Untuk dengan pak mak dia. Bunyi gas tayar botok tu. Enak juga suti saya. Berapa ya ni saya? 200 ya deh. Saya kereta. Pak uti dah 400 ya dah. Botok lagi. Gas kereta. Ada. Lepas tu nampak bunyi kek. Betting pula nak pitih kau tu. Kek kepala Zohor kakak 3 salang dah. Oh ya, hak tu apa tu? Hak tu hati ingat sesuatu yang lain dari Allah. Hak tu tak hasil khalwat tu. Hasil khalwat tak ada ingat dah. Tak ada ingat dah. Ada seorang tok guru di Potoni dicerita. Ada seorang tok guru ni ismanya pelik. Dia semayang, dia suruh pasang kuat audio. Pelik Dia semayang, dia nak tepi dia ni pasang kuat audio. Pelik Iwan ni semayang suruh pasang kuat audio. Sebab nak wayak ke apa? Walaupun sekuat mana pun audio, sedikit pun tidak ganggu gugat ingatan hati Allah Ta'ala. Nak wayak mesti bangun audio suruh pasang kuat. Tak jejah. Tak ganggu pun ingatan hati dengan Allah Ta'ala, tak ganggu. Kalau kita pecah dia kita katuk pas tu. Mudah reti mamaya ni lebih dak setara pas tu. Gambar dia pecah. Kalau mak dak buat gitu tau. Abah ni jenis sifat bekeng kan. Kalau mak dengan ayah pi bekeng rumah. Laki puang pi bekeng rumah. Buat gini. Rumah ke pak ni bekeng rumah? Tak bekeng belaka. Buat kaji yang sungguh. Antara lelaki puan di rumah pi kuat, pi paling bekeng. Mak lelaki kan ni steady lelaki. Dia atas gerai gula ke daun. Bakal tasik. Tapi lelaki ni awak sabuk pala mah kalisnya ni. Mak bebek apa tak jadi. Orang lelaki mana? Nyak lu. Tu mak. Jadi kali tu lelaki hebat. Puang si bango tu mak. Yo ya dak degi. Toki naik mana? Nyak lu. Ambil ni. Aku demong belakang seorang. Lelaki bekeng sikit. Tapi dak bekeng macam gua puang. Jadi sekali tu lelaki bisa. Orang panggil tu nak wayak nah. Bisa tu. Dan dapat asing. Tengok. Dan dapat asing ia seorang hamba. Hak ni terjemah pada kata waling firadu. Dan dapat asing ia seorang hamba. Dengan dia Allah. Dapat asing ke apa? Kena takdir sikit, yakni dapat asing daripada segala aghyar. Kena takdir sikit. Ni apa payah sini. Hak kita duduk turut mengaji kitab Musalli ni, 2 orang tok guru. Dia tengok betul dobik hak di kabus sini. Ni kebanyakannya hak ambil royak ni hak tu guru kabar, bukan yang ambil diri ni. Dan dapat asing ia seorang hamba dengan Allah. Dapat asing apa? Yakni dapat asing daripada segala aghyar, segala sesuatu yang lain dari Allah. Gapo benda pula dapat asing. Ni kena dobik lah. Ayat-ayat dia ni ayat-ayat tasawuf panggil. Ayat-ayat tasawuf. Kita baca sekaligus tu gak berasa nak kepahang sakit kepala gak pakai. Ayat-ayat tasawuf ni dia ada makna tersurat dan tersirat. Jadi kita nak faham mudah-mudah sakit kepala gak, dibahajak kepada huraian dan nota pada guru. Tulis itu. Maka
ketika hasillah, maka ketika hasillah sunyi dan ghaib ingatan yang lain dari Allah, maka pada ketika itu seorang hamba merasakan di dalam hati seolah-olah yang lain dari Allah itu terasing dan terpisah di dalam hati. Ada. Hak ni dia ada kaitan dengan hasil khalwat. Apabila seorang hamba tu takbiratul ihram, Allahu akbar, maka ketika itulah lenyap di dalam ingatan hati yang lain dari Allah. Maka ketika hasil lenyap dalam ingatan hati yang lain dari Allah tu, seorang hamba merasakan dalam hati dia seolah-olah yang lain daripada Allah Ta'ala tu terasing dan terpisah dalam hati dia. Seolah-olah dia merasakan dalam hati yang lain dari Allah Ta'ala tu terasing dan terpisah dalam ingatan hati dia. Dia merasakan seolah-olahnya yang lain dari Allah Ta'ala tu terasing dan terpisah di dalam ingatan hati. Hak tu tak suku, tak tepi. Bila hasil di dalam semayang lenyap dalam ingatan hati yang lain dari Allah, maka ketika hasil lenyap dalam ingatan hati yang lain dari Allah, ketika itulah seorang hamba merasakan di dalam hati seolah-olah yang lain dari Allah terasing dan terpisah di dalam ingatan hati. Bahkan ketika itu dalam ingatan hati dia ingat Allah Ta'ala. Sesuatu yang lain dari Allah lenyap, seolah-olahnya yang lain dari Allah Ta'ala tu terasing, terpisah di dalam ingatan hati. Kita ni dalam semayang yang lain dari Allah dengan kita orang awam, dia tidak terasing di duduk sekali kita. Dalil kita tengah-tengah semayang tu ingat pitih. Tu panggil tu, itu panggil sekali tu, bukan terasing tu. Kalau terasing, ternyata terpisah, maka pitih, tak ada ganggu, tak ada ingatlah hati kita. Kita pitih sekali dengan kita lah hati dalam semayang, maka apa panggil itu tidak dinamakan terasing. Orang hati sampai kepada Allah yang lain dari Allah Ta'ala tu terasing daripada ingatan hati. Tak ada. Tidak sedar, ada dah. Ribut ke gapa ke raja himah ke tak ingat dah. Seolah-olah tu tak ada kena-mengena dalam semayang, terpisah, terasing, tak tepi tu. Dia nak ngok Ta'ala ya. Ni payah lah ke ni. Ni orang semayang hati sampai Tuhan. Payah lah ke. Nak dapat kata dapat asing tu, dia mesti dapat khalwat dulu. Bila hasil khalwat, barulah hasil terasing diri dengan Allah Ta'ala. Dapat terasing sesuatu yang lain dari Allah Ta'ala tu, barulah hasil. Kalau tak dapat khalwat,
maka sesuatu yang lain dari Allah Ta'ala tu akan terasing, tak akan terpisah. Dia nak khalwat dulu. Bila hati dalam ingatan hati yang lain dari Allah Ta'ala tu lenyap dalam ingatan hati, barulah hasil sesuatu yang lain dari Allah Ta'ala tu terasing dan terpisah. Bukan hasil. Kadang tak akan hasil. Habis itu. Dan dapat sekedudukan baginya, bagi Allah. Baik ya. Dapat sekedudukan, duduk sekali dengan Tuhan. Lek. Kalau kita kira gak duduk sekali dengan Tuhan lagu mana, lagu Tuhan tak tepat. Dan dapat sekedudukan, dapat duduk sekali dengan Tuhan. Lagu mana tu? Tu. Oh, lagu mana? Tulis itu. Yakni, apa maksud dapat sekedudukan bagi Allah? Apa maksud dapat duduk sekali dengan Allah? Apa maksud? Yakni, terasa di dalam hati. Yakni terasa di dalam hati bahawa di dalam sembahyang ingatannya hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, dan di dalam semayang tu juga, dan di dalam semayang tu juga terasa di dalam hati, terasa dalam hati dirinya dan Allah Ta'ala sahaja di dalam ingatan. Maka bagi seorang hamba itu, merasakan dirinya itu dapat duduk sekali dengan Allah. Habis itu. Seolah-olah diterasa dalam diri dia tu, seolah-olah dia dapat duduk sekali dengan Allah Ta'ala. Contoh lagu ni lah bandingan. Bila ingatan hati kita ni ingat sangat-sangat ke awet, kita tak terasa ke awet kita dengan kita duduk sekali. Tak rasa kita? Orang bercinta dah, nikah dah. Masa zaman bercinta, duduk hati ingat sangat ke awet kita, ingat sangat-sangat, rindu sangat-sangat. Kita tak rasa ke awet kita dengan kita duduk sekali dengan kita. Tak rasa kita? Kita duduk rumah, awet kita duduk, awet rumah asal kat mana? Contohlah kita asal orang Dungu, awet kita duduk di Kuantan. Ketika kita duduk Dungu, dalam ingatan hati kita ni, kita tak terasa ke awet kita yang kita duduk sekali dengan kita? Rasa gitu? Malah awet tu duduk Kuatang tu. Nak wayak kana tu. Oh, bila hati ingat sangat-sangat kekasih, seolah-olah kasih kita dengan kita duduk sekali dengan kita. Siapa pekat tengok nasi nampak muka awet kita. Hari dah. Duduk sekali dah tu. Bagaimana? Abang dia gitu. Satu. Gana kat satu. Nampak muka awak lambar gitu-gitu. Itu duduk sekali kita dah tu. Minta tengok dalam lain nampak. Ya dah tu. Tu kelas tinggi dah tu. Waking zaman dulu bercinta dengan orang rumah gana. Pakai betul-betul tek itu. Ke keluarga tu
Zaman cari diri. Dulu lebih kepada keluarga tu ke cari diri? Dulu. Zaman-zaman tok kita dia tu. Dia kata sebab tu dia nak orang zaman dulu ni biar keluarga cari. Tak boleh dikira orang zaman dulu. Zaman sekarang dia kira sekali. Tak sama. Kata tok toki molek-moleknya pagi. Memanglah zaman tu. Zaman tak boleh keluarga tu. Nak cari sendiri. Pakai cari sendiri. Mana? Cari sendiri. Kalau keluarga tu sekali pun, kalau kita tidak kisah, tak ada masalah. Bagi hamba lah. Kalau kita ada rasa berkenan di hati, lepas tu kita rasa nak ke dia, apa salah kita atau rombongan meminang? Merisik, tanya dah tu. Ada apa? Tak kenal tak salah. Dia tanya. Kata saya ni 2-3 hari tengok anak pocik ni, rasa kenal. Nak tanya, anak pocik ni ada tak lagi? Kalau tak ada, saya nak datang merisik meminang. Dia kata tak ada lagi. Dah. Mana? Tanya anak dalam. Kita abang. Abang? Veteran. Dia macam gitu lah. Kenal tu mana? Mek menak ke tak? Dia pun tangan dia gini. Indah tu. Orang puang kalau dipakai senyap, kira jadi. Malu lah masuk dalam bilik. Kira jadi dah tu. Tak kenal tak salah. Tu je. Cuma cara orang zaman ni payah. Buat syarat tu, syarat ni boleh nak anak pakcik. Syaratnya gini wah tahu banyak. Antara berapa pakcik tak hana 10,000. Lain dia dah. Dan anak pakcik ni kerusahan ke apa? Sekadar SBA lah. Tu pun puas ambil baru dulu 10,000. 10,000 batok apa later. Lepas tu pula syaratnya nak seberduduk. Apa kerah? Apa berduduk? Kepak balik nak emas berduduk. Apa kerah lah. Jawabnya mudah. Cari orang hak beri mudah. Kita pergi cara tu, kita masuk Minang tanya berapa wahantara, itu ikut anda. Tu boleh. Atas awang lah berapa. Tapi masalah hak jom caranya orang puang. Ayah. Ya Allah, mau puang dia cara. Boleh apa lagi cara? Jika masuk Minang tu mak boh lagu bak kucing. So tu bi. Dengar kata 5,000 ada? 5,000. Debel rumah belakang. Hak kat ngoh ye 15. Ni paling kurang ni 20 ni ijazah ni. Anak kissing dah yo. Khabar ke mana? 20 mahal sangat. 5,000 dah. Orang kata, malang apa nak kena kok dah mamu malang. Dak berani. Ni payah lah. Benda barang mudah ya. Buatlah muda-muda pernikahan. Sebab apa? Bulan-bulan tanggung pula tu. Nak 20,000. Ketuk busuk kohong 20,000 ni. Kalau ketuk baru strawberry boleh 20,000. Kuih tradisional, kuih moden pandai buat. Dia kira. Western boleh masakan tradisional, kampung boleh kira. Jahit baju kurung pandai. Dah jahit cekok ke baju Melayu pasang warna pandai jahit, dia tahan kira. Baru 20. Ni masuk Maggi yang ni, masuk Maggi. 20 Quran ni. Kalau orang puang jenis pandai masuk lagi. Kalau hati 10, 15 kita wui. Pandai masuk ni puas hati masuk. Nasi arak ke gapo dia pandai masuk, dia tahan kira. Tengok tangan Allah kasar. Tu tanda alamat orang ni bagi buat kerja. Tangan halus licin manyo malah pah ni. Sakit cari jangan sari hak licin. Tangan kasar. Ni alam kita cara licin. Malah tak nak masuk. Orang tu tua dan Allah tangan halusnya mek. Tak benda ya. Anda dah tim masuk ada. Barang toko. Ambil barang mana? Barang Holland tu lah yang ambil barang putih. Orang puang umur kecil-kecil 10 tahun
duk dapur dah aja. Aja duk dapur dah. We kena bawa kena pisah tek. Orang zaman learning, orang puang payah duk dapur. Tujuh. Kau yang bawa lah anda orang puang. Orang zaman learning. Kira apa grek-grek ni kan. Kat pandai belakang. Payah duk dapur tek orang puang. Dikira ni kira model canggih belakang. Nak makan ada food panda. Dah nak pandang masuk. Baru kita untung. Hak ni nak royak ke apa ni? Nak royak terasa di dalam ingatan hati bahawa dalam semayang tu ingatannya hanya kepada Allah. Dan dalam semayang tu juga dia merasakan dalam hati dia seolah-olah dirinya dengan Allah Ta'ala ni dia merasakan duduk sekali. Aduh, dapat sekedudukan baginya bagi Allah tu. Dan memutuskan apa memutuskan yakni dapat yakni menyerahkan memutuskan dan memutuskan yakni dan menyerahkan diri seorang hamba kepada Allah. Di dalam semayang dia dapat menyerahkan diri kepada Allah. Bila di dalam semayang dia dapat serah diri kepada Allah? Ketika seorang hamba mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Dipanggil apa tu? Diserah diri pada Allah Ta'ala. Allah. Gini ni isyarat dia serah diri dengan Allah Ta'ala. Serah diri. Tuhan nak afung ke, Tuhan nak mengazab ke, aku serah padamu ya Allah. Segala-gala ni kepadamu ya Allah. Ni isyarat. Sebab kita masuk dalam semayang atas rupa berdosa kan. Bila atas rupa berdosa, kita serah dengan Allah Ta'ala. Tuhan yang menjadikan kita. Dia nak beri rahmat ke, dia nak beri dosa ke, dia nak mengazab ke, nak memati ke, gapo ke, aku serah diri padamu ya Allah. Ni. Sampai itu kena buat gini tangan akak takbir. Kalau kita buat gini, tak nampak rupa serah diri. Dalam peperangan, kalau pihak musuh akak tangan gini, makna apa? Kita sebagai orang yang dalam dunia peperangan, musuh akak tangan gini, berarti kita boleh rentah atas orang ni ikut pandang kita. Nak tembak boleh tak? Nak takak boleh tak? Boleh. Sebab apa? Kita dah serahkan diri dia, kita tak lawan lah. Nak ambil kepik paling boleh tak? Boleh. Maka bila seorang hamba masuk dalam semayang, dia angkat tangan sebegini, maka dia serahkan diri dengan Allah Ta'ala. Tuhan nak mengapung, Tuhan nak beri pahala, nak beri rahmat, nak mengazab, aku serah diri padamu ya Allah. Ni syarat. Bisa tak? Dan dapat padanya, yakni dan dapat di dalamnya, di dalam semayang tu dapat apa? Dapat mengakakkan daripada hati mereka itu hamba. Dapat mengakakkan akan dinding dan tabir yang antaranya antara hamba dan antara Tuhan. Apa benda? Tulis itu. Ning payah sikit ni. Yakni Allah Ta'ala. Apa maksud dapat mengakak dinding dan takbir? Yakni Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala menghilangkan hati bagi hamba yang sembahyang dengan sempurna itu.
akan perkara-perkara yang menyekat hamba daripada ingatkan kepada Tuhan. Yang menyekat hamba daripada ingatkan kepada Tuhan, yang diserupakan dengan dinding dan tabir pada pihak tiap-tiap daripada keduanya itu meneguhkan seorang daripada sampai kepada tujuan dan matlamat. Ni. Jadi bagi seorang hamba yang sembahyang dengan sempurna, dia sembahyang atas rupa zahir yang sempurna, dia sembahyang atas rupa batin yang sempurna, Allah Ta'ala akan menghilangkan di dalam hati seorang hamba yang sembahyang dengan sempurna tu, Allah Ta'ala akan menghilangkan perkara-perkara yang menjadi sebab penyekat daripada hati ingat Allah Ta'ala. Apa benda perkara-perkara yang menyekat hati dari ingat Allah Ta'ala? Ar-riya, makhluk yang lain dari Allah, pitih, pangkat, harta, wanita, kebun, kereta, rumah tu, Tuhan akan hilangkan. Tuhan akan lenyapkan perkara-perkara yang menyekat hamba dari ingat kepada Allah. Apabila seorang hamba yang mengerjakan sembahyang dengan sempurna, maka perkara-perkara yang menyekat tu, seperti rumah, seperti anak, seperti harta, seperti kebun, maka anak, rumah, kebun itulah diumpamakan seperti dinding, seolah-olah yang menjadi penyekat hati ingat ke Tuhan. Jadi bagi seorang hamba yang sembahyang dengan sempurna, maka perkara-perkara tu Tuhan akan hilang, Tuhan akan lenyapkan, akan hilangkan di dalam hati seorang hamba tu tadi. Apabila seorang hamba tu sembahyang dengan sempurna, barulah Allah Ta'ala akan hilangkan perkara-perkara yang menyekatkan hamba dari ingat ke Tuhan. Selagi mana sembahyang kita tidak sempurna, maka Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan perkara-perkara yang menyekatkan hamba dari ingat ke Tuhan. Ini kelas awliya lah ni. Allah, kita sembahyang bukan setara gening lah. Nak kata nak mengakakkan hati daripada dinding dan takbir, Allah payah kita ni. Moga sembahyang kita ni tak sempurna, bagaimana Allah Ta'ala nak menghilangkan perkara yang menyekatkan hati ingat ke Tuhan? Habis cerita. Ini pun panjang lagi ni. Nyatalah padanya itu segala haqa'iq dan asrar. Ni kira semula dipanjang situ tu. Sambung semula, nyatalah padanya itu segala haqa'iq. Haqa'iq ni perkara-perkara yang sebenar, dan asrar segala rahsia. Ni sambung semula insya-Allah. Jadi berbaris
bolehlah 2 baris dah bedah dah habis itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.